Baik, kita sedang bincangkan mengenai surah yang ke-60 ayat yang pertama. Kita telah sebutkan, kita sedang membincangkan pada minggu lepas mengenai musuh. Dan kita telah sebutkan ada 4 musuh yang perlu seorang Muslim itu berwaspada daripadanya. Yang pertama ialah syaitan. Yang adalah musuh yang sangat jelas. Dan syaitan ini dia datang dalam 2 bentuk, iaitu dalam bentuk jin yang tidak dapat dilihat dan juga dalam bentuk manusia, iaitu orang yang sahabat karib kita, kawan-kawan kita, kita punya jiran ke office mate kita yang membawa kita jauh daripada melakukan kebaikan. Baik, yang kedua, musuh kepada seorang Muslim itu ialah dunia. Dan dalam dunia ini adanya 2 perkara yang besar sebagai ujian kepada manusia, iaitu yang pertama harta, yang kedua ialah ahli keluarga. Ujian ataupun musuh dalam bentuk dunia ini adalah musuh yang paling Nabi SAW takutkan ke atas kita. Nabi SAW bersabda, Wallahi lal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, bukanlah kefakiran itu adalah perkara yang paling aku takuti terjadi ke atas kamu. Dan Nabi kata, aku tak takut kamu ni menjadi fakir. Kalau kamu semua, wahai umat Islam, menjadi orang yang fakir, bukan miskin, fakir, lebih teruk daripada itu. Nak makan pun tak cukup, perbelanjaan untuk diri dan keluarga tak cukup. Kalau kamu semua kaum muslimin menjadi orang yang fakir, bukanlah itu perkara yang paling aku takuti. Walakinni akhsha an tubsata alaikumud dunya. Akan tetapi perkara yang paling aku takuti ialah diluaskan, dibentangkan dunia ini kepada kamu. Maksudnya kamu menjadi orang yang kaya raya. Kama busitat ala man kana qablakum. Seperti mana Allah telah meluaskan dunia ini, memberi kekayaan kepada umat-umat yang terdahulu. Fatanafasuha kama tanafasuha. Maka jika berlaku yang sedemikian, kamu pasti akan berebut-rebut mengambilnya. Seperti mana umat yang terdahulu berebut-rebut juga untuk mengejarnya, iaitu dunia. Wa tuhlikakum kama ahlakathum. Maka jika berlaku yang demikian, kamu akan binasa sebagaimana umat yang terdahulu binasa. Kerana apa? Kerana Allah membukakan dunia kepada mereka, berbagai bentuk kekayaan, berbagai dengan banyaknya ahli keluarga, keturunan. Lalu mereka berebut-rebut untuk mengejar dunia itu. Lalu dunia itu menghancurkan mereka sebagaimana dia menghancurkan umat-umat yang terdahulu. Maka ini perkara yang paling Nabi SAW takutkan ke atas kita. Dan dalam dunia ini adanya ahli keluarga. Dan kita ini, ahli keluarga itu kita dah sebutkan pada minggu lepas, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Allah kata, wahai orang beriman, sesungguhnya sebahagian daripada anak-anak kamu dan isteri-isteri kamu ini adalah musuh bagi kamu. Musuh. Dan dia bukannya kita punya ahli keluarga yang rapat, tapi Allah kata kenyataannya mereka ini adalah musuh. Jika seseorang itu tidak menjadikan isteri, ahli keluarga dia, keturunan dia untuk akhirat, dia tidak menjadikan apa yang Allah berikan itu untuk darul akhirah, maka isteri dan anak-anak dia akan menjadi musuh kepada dia di akhirat kelak. Mereka akan datang mengambil pahala daripada sang suami, daripada si ayah, sehingga habis pahala amalan si ayah itu, lalu diberikan dosa-dosa ahli keluarga mereka kepadanya. Berapa ramai manusia, atau kita katakan sebagai suami ataupun ayah, yang mengikut apa yang isteri dan anak-anak dia nak, sampai dia tak kisah
isteri dan anak-anak dia nak buat apa, dia bagi atas nama apa, sayang kepada mereka. Maka isteri dan anak-anak adalah musuh kepada orang yang beriman, kecuali dia apabila dia gunakan apa yang Allah berikan itu untuk tujuan akhirat. Dan kita ini semuanya, apabila kita beriman dan kita menjadikan ahli keluarga kita beriman, walaupun Allah peringatkan mereka ini adalah musuh kepada kita, tapi bila kita gunakan untuk akhirat, maka di akhirat nanti Allah akan pertemukan kita semua nanti. Kita dengan ahli keluarga kita, Allah akan pertemukan kita bersama-sama di dalam syurga. Kita lihat dalam surah ke-84 ayat 7 hingga ayat ke-9. Surah Al-Insyiqaq pada muka surat 5, 8, 9. Surah yang ke-84 ayat ke-7 hingga ayat ke-9, Allah berfirman, maka ada pun orang yang dia menerima catatan amalannya daripada tangan kanan, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Hisabnya itu dia akan melalui hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan dikembalikan kepada ahli keluarganya dalam keadaan dia gembira. Begitu jugalah yang Allah sebutkan dalam surah yang ke-52 ayat ke-21 pada muka surat 524. Surah At-Tur, surah ke-52 ayat 21, muka surat 524. Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman berserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak-anak cucu mereka di dalam syurga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amalan kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Orang yang beriman, yang dia telah mendidik isteri dia, anak-anak dia, diterapkan iman, diterapkan Al-Quran dalam kehidupan mereka, lalu mereka mendidik zuriat mereka, cucu, cicit dan seterusnya juga seperti mana yang telah diajarkan oleh ayah mereka, iaitu sang suami ini, maka Allah akan kumpulkan mereka semua di dalam syurga. Dan Allah sebutkan apa? Allah tak mengurangi pahala amalan mereka. Okay? Seorang ayah, suami yang mengajarkan kepada isteri dia, isteri mengajar kepada anak, anak itu membesar, berkahwin, ajarkan kepada anak dia, dan begitulah seterusnya. Setiap daripada mereka mendapat pahala secara penuh tanpa dikurangikan sedikit pun, dan si ayah ataupun si suami juga mendapat pahala sebagaimana mereka semua dapat, tanpa dikurangi sedikit pun, tanpa si ayah itu bersusah payah mengajar dia punya cucu, cicit dan seterusnya. Tak perlu bersusah payah mengajar, dia hanya perlu mendidik isteri, mendidik anak-anak dia, dan seterusnya. Apa saja amalan kebaikan dilakukan itu, si ayah dan ataupun si suami akan terus mendapatkan pahala tanpa dikurangi sedikit pun. Sebagaimana yang tuan-tuan dan puan tadi dah share kita punya perbincangan pada malam ini, maka jika ada nanti kawan-kawan yang mengikutinya, dia dapat satu manfaat dan dia sampaikan, dia amalkan dalam diri dia dan keluarga dia, dan mereka berterusan mengamalkan perkara tersebut, maka tuan-tuan dan puan akan terus mendapatkan pahala tanpa dikurangi sedikit pun daripada pahala orang yang beramal dengannya. Maka orang yang beriman ketika di dunia, anak dan isteri itu adalah musuh jika dia tidak mengendalikannya dengan betul. Tetapi apabila ia mengendalikannya dengan betul, dengan menjadikan apa yang Allah berikan itu soleh, dia jadikan apa yang Allah berikan itu untuk kehidupan akhirat, maka ketika itu isteri dan anak-anak itu akan menjadi satu keuntungan yang sangat besar kepada dia, sehingga nanti mereka semua akan dihimpunkan bersama-sama di dalam syurga. Baik, kita nak pergi pada yang ketiga. Yang ketiga ialah nafsu. Kita lihat surah 12 ayat 53 pada muka surat 242 surah Yusuf. Allah berfirman, dan aku tidak mengatakan diriku bebas daripada kesalahan, kerana sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong ke arah kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, dalam ayat ini kita pun selalu dengar ayat ini bila membicarakan mengenai nafsu, iaitu nafsu itu dia la'ammaratun.
disebutkan, digunakan perkataannya ialah ammaratun. Baik. Ammaratun, kalau kita lihat pada di sini, Allah tidak menggunakan bentuk kata amir. Kalau dia fa'il, dia adalah amir. Kalau muannas, amirah, amiratun. Allah tak kata innan nafsa la amiratun. Sesungguhnya nafsu itu yang menyuruh. Amirah, suruh. Kalau dalam bahasa Arab, fi'il amar. Amar tu kan suruhan kan. Jadi amirah, menyuruh. Tetapi Allah gunakan ammarah dengan ada di situ apa? Syaddah ini, tasydid. Maka ia menunjukkan bila ada syaddah ataupun tasydid itu, ia menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara banyak dan bersungguh-sungguh. Maksud dia sesungguhnya nafsu itu benar-benar sentiasa bersungguh-sungguh menyuruh seseorang itu untuk berbuat kepada kejahatan. Ini dipanggil sebagai nafsu yang sentiasa menyuruh untuk berbuat kejahatan. Mengenai nafsu ini, perbincangannya adalah satu perbincangan yang panjang, yang mana ulama membahagikan mengenai nafsu ini adalah nafsu ammaratun bisu, nafsu lawamah, dan juga nafsu al-mutmainnah, kan? Dan bagaimana nafsu ini perlu dididik, kan, seperti mana Allah sebutkan wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan nafsu itu dan apa yang menyuruhinya, maka beruntunglah maka Allah ilhamkan kepada nafsu ini fujur dan juga takwa. Maka dia adalah satu perbincangan yang lain yang mungkin tak sempat kita nak sentuh pada perbincangan kita pada sesi kita yang ini. Tetapi secara umumnya nafsu itu benar-benar bersungguh-sungguh menyuruh seseorang itu untuk melakukan kejahatan. Maka ia adalah satu musuh yang kita tak nampak, tetapi musuh yang bersungguh-sungguh nak menentang kita. Baik. Yang keempat, musuh seorang Muslim ialah hawa nafsu. Kita lihat surah 45 ayat 23. Muka surat 501, surah Al-Jathiyah. Baik, Allah berfirman, maka adakah kamu melihat pada orang yang menjadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dalam pengetahuannya, dan Allah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan penutup atas penglihatannya. Faman yahdihi min ba'dillah, maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk selepas Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pengajaran? Baik. Hawa nafsu, kadang kalau dalam bahasa kita, nafsu dan hawa nafsu adalah dua perkara yang lebih kurang sama. Dalam bahasa Arab, dia adalah perkara juga yang hampir sama, tapi ada sedikit perbezaan. Yang insya-Allah mungkin nanti kita boleh buat satu rekasan video untuk kita menerangkan mengenai perbezaan ni. Ala kulli hal, kedua-duanya, nafsu dan hawa nafsu, adalah dua perkara yang mendorong seseorang itu kepada kejahatan. Dan hawa nafsu, ia lebih kepada seseorang yang mengikut kehendak dia setelah datang kepada dia ilmu. Seseorang yang dia mengikut kehendak dia setelah datang kepada dia ilmu, setelah datang kepada dia Al-Quran. Dia telah diberitahu bahawa perkara ini betul, perkara ini salah, tetapi dia masih lagi tak nak ikut, sebab dia nak ikut apa yang dia nak. Dia bukan nak ikut apa yang sepatutnya, apa yang ilmu itu sampai kepada dia.
Kita lihat, saya cari kejap ayatnya. Kita lihat surah 28 ayat yang ke-50 pada muka surat 391 surah Al-Qasas. Allah berfirman, maka jika mereka tidak menjawab cabaranmu, maka ketahuilah bahawa mereka hanyalah mengikut keinginan hawa nafsu mereka semata-mata. Siapakah lebih sesat daripada orang yang mengikut keinginan hawa nafsunya tanpa mendapat petunjuk daripada Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka Allah kata, fa illam yastajibu lak, wahai Muhammad, kalaulah orang-orang yang kau dakwahkan ini, yang kau bawakan Al-Quran kepada mereka, kau bawakan tauhid kepada mereka, mereka tak nak terima dakwah engkau itu, tidak menjawab dakwah, seruan dakwah engkau itu, maka ketahuilah annama yattabi'una ahwa'ahum, sesungguhnya tidak lain mereka itu mengikut hawa nafsu mereka. Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah, dan siapakah lagi yang lebih sesat, yang lebih teruk daripada orang yang mengikut hawa nafsu dia dan tidak mengikut petunjuk daripada Allah. Maka hawa nafsu dia berkaitan dengan seseorang yang dia tidak mahu mengikut Al-Quran, dia tidak mahu mengikut ilmu yang dia ada. Kalau kita nak bezakan dengan hawa nafsu, kalau kita nak bezakan antara hawa nafsu dan juga nafsu secara mudahnya, kita lihat juga dalam surah 54 ayat 2 dan juga ayat 3. Muka surat 528 surah Al-Qamar, surah ke-54 ayat 2 dan juga ayat 3. Allah berfirman, dan jika mereka melihat suatu tanda, ayat, satu ayat ataupun suatu tanda, mukjizat, mereka berpaling dan berkata ini adalah sihir yang berpanjangan, dan mereka mendustakan Nabi Muhammad itu. Lalu apa yang mereka lakukan? Wattaba'u ahwa'ahum, mereka mengikut hawa nafsu mereka. Maka hawa nafsu ialah berkaitan seseorang yang dia tak nak ikut Al-Quran. Al-Quran telah sampai kepada dia, dia tahu bahawa Al-Quran inilah yang Nabi SAW bawa. Dia kena ikut Al-Quran, dia kena hidup, dia kena buat apa yang Al-Quran ini suruh dan dia kena jauhi apa yang Al-Quran ini larang. Telah sampai ilmu, pengetahuan itu kepada dia, tetapi dia memilih untuk mengikut apa yang dia nak. Dia nak hidup dengan cara hidup dia yang dia pilih sendiri, bukan yang dia ambil daripada Al-Quran. Maka itulah orang yang dia mengikut hawa nafsu dia. Dia mendustakan Al-Quran kerana bukanlah dia kata Al-Quran ini tipu, tidak. Tetapi dia memilih perkara lain dan tidak memilih perkara yang Allah telah sarankan, seolah-olah dia nak menyatakan bahawa perkara ini dusta. Tak betul. Al-Quran kata dengan iman, dengan takwa, dengan sabar, dengan solat, membuatkan orang itu akan berjaya. Allah akan membukakan kepada dia rezeki. Dia tak percaya. Yang dia percaya adalah usaha dia. Dia bangun pagi, dia keluar kerja, dia pergi berniaga, itu yang akan bawa kepada dia rezeki. Dia tidak percaya kepada apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Maka walaupun dia tidak berkata Al-Quran ini dusta, tipu, tapi dia tidak mengikut itu, dia seumpama mendustakan Al-Quran. Wa kadzabu wattaba'u ahwahum, dan dia ikut pula dia punya kehendak hawa nafsu dia, yang difikir inilah cara yang lebih betul, inilah cara yang lebih tepat, inilah cara yang lebih logik dan mengikut kepada realiti sekarang.